Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Syah Iskandar Production. Okay, hari ni apa aku nak buat? Aku nak cerita, nak berkongsi lah pengalaman seram aku yang aku pernah lalui sepanjang aku hidup lah. Based off pengalaman aku daripada zaman aku kecil sampai zaman aku besar. Tapi buat masa sekarang ni aku akan cerita, untuk yang part pertama ni lah aku akan cerita yang pada aku zaman sekolah rendah, apa yang aku pernah kena kacau. So kalau macam korang dapat tengok sekarang ni, sekarang ni aku rekod ni tengah malam tau. Nak dekat pukul 1 pagi. Itu korang boleh tengok kat sini pukul 12.56. 4 hari bulan ini 4 hari bulan 8. Okay, aku sebenarnya agak seram sejuk sebab nak bercakap pada waktu-waktu macam ni, masa yelah tengah malam macam ni so jadi apa-apa ke, tapi insyaAllah tak ada apa-apa kot. Okay guys, apa yang aku nak cerita kat korang ni berdasarkan pengalaman aku. Sama ada korang nak percaya ataupun tak nak percaya, terpulang kepada korang. Dan ni benda ni yang jadi aku pun mula-mula cerita dia macam ni. Zaman tu masa aku darjah 3 kan. Masa tu aku kat sekolah rendah. Masa tu aku dah macam macam mana nak cakap, aku ni kurang percaya pada benda-benda yang mistiknya guys. Satu hari tu Aku kita budak sekolah darjah 3 masa tu, pergi sekolah awal pagi kan. Aku masa tu ada sekolah dekat, aku tak nak cakap kat mana nama sekolah aku pernah bersekolah dulu. Siapa yang kenal aku dan pernah bersekolah dengan aku masa aku darjah 3 tu, dia tahu aku sekolah kat mana. Tapi aku tak nak cakap, dan aku harap orang yang kenal pun takkan komen lah kat bawah ni kita bersekolah kat mana. Masa yang darjah 3 tu, dan siapa lagi yang masih ingat peristiwa ni, yang sama kelas dengan aku masa tu, dia macam mana nak cakap. Masa tu dalam kelas ni, aku darjah 3, aku jadi gagak guys. Sebab sekarang ni malah aku macam sejuk lah nak cerita. Aku jadi macam memang kat goosebump. Bismillah, aku cuba cerita. Macam ni. Sekejap cerita dia macam ni. Masa tu aku dengan kawan-kawan kelas aku yelah, biasalah budak-budak kecil kan guys. Masa tu dalam umur jadi ke berapa 9 tahun. Aku ni rajin ke, aku ni antara orang-orang yang terawal jugalah datang. Tapi tak ada lah orang yang pertama datang sekolah awal. Ada lagi lah member-member kelas aku macam yang datang lebih awal pada aku. Sebab masa tu darjah 3 kita orang dah pergi sekolah naik basikal. So kira macam dah habis waktu subuh tu, dah solat je, pakai baju siap-siap, terus nak pergi sekolah dah. Sebab dulu macam nak kayuh basikal ramai-ramai tu seronok lah pagi-pagi kan, nak pergi sekolah pagi-pagi. So masa tu gelap lagi tau. Dulu kan nak cerah balik tu memang dalam pukul 6.30 tu memang tak nampak, orang cakap apa, tak nampak matahari lagi lah. Memang gelap macam malam lagi lah. So benda ni tak jadi kat perjalanan. Sebab rumah aku dengan sekolah tak jauh mana. Memang orang cakap ni area rumah, aku keluar pintu rumah tu, kalau aku pergi dekat taman tu, memang aku dah boleh nampak bangunan sekolah tu. Apa yang aku nak cerita sekarang ni, benda kejadian tu bukan jadi kat aku lagi masa tu masa tu dia jadi kat kawan aku. So dalam kelas aku ni, dia ada store. Kelas aku ni kelas hujung, dia berada dekat tingkat ketiga. Satu kelas ni dia ada store. Store dia ni kelas, kiranya macam belakang sekali ni, dia sebelum kelas aku tu dia ada tangga. Ni kelas aku, lepas tu belakang ni ada tangga. Belakang tangga tu dia ada tandas. Tandas ni lama tau. Tandas tu tak silap aku berkunci tau masa tu. Kalau terbuka tu maaf lah, aku pun ingat-ingat lupa sebab benda dah lama, berapa tahun lepas dah. Tandas tu tak silap aku berkunci guys. So bukan peristiwa tu bukan berlaku kat tandas, dia dalam kelas aku, dalam store. Aku start meremang. Tapi ini
Yang first ni bukan yang jadi kat diri aku. Ni kawan aku lah masa tu. Aku pun tak ingat dah nama dia. Kita kategorikan nama dia sebagai Asmah, bukan nama sebenar. Okay, contohlah Asmah ni datang awal kan. Antara ramai-ramai kita dalam kelas ni ada 29 orang, dia yang paling awal datang ke kelas. Dia macam, dia ni kira orang dah orang baru je siap solat, dia dah ada kat sekolah dah. Lebih kurang macam tu lah guys. Okay, dia sampai je kat sekolah tu, macam biasalah kan, budak-budak sampai sekolah dia pergi naik. Sebab dia ni yang biasanya dia memang limited lah. Sebab masa tu dia penolong ketua kelas. Dia naik, dia akan buka lampu, buka kipas dulu, dan dia akan sapu sampah. Dia sapu sampah. Bagus budak ni. Lepas tu ada satu hari ni, ada benda tak baik lah jadi kat dia. Dia sampai, dia sapu-sapu sampah tu, dia sapu sampai depan pintu store tu. Depan pintu store, cuba kau imagine ni pintu store kan. Pintu store dia, bilik store tu, dekat atas tu dia macam ada cermin. Tapi biasa lah sekolah lama, cermin tu dah tak ada lah guys. So kalau kita ni macam dulu masa darjah 3 tak ada lah tinggi mana. Dalam tinggi ni je guys. Bila kita berdiri dari luar ni, biarpun pintu tertutup, tapi disebabkan ruang cermin kat atas tu, cermin yang menghalang tu, dia dah tak ada. Bila cermin tu dah tak ada, memang nampak lah. Okay, dalam store tu dia ada satu, dia tak besar mana, di dalam macam besar tak ada lah, berapa meter lah. Aku tak tahu kiraan dia macam ni. Tapi dalam bilik tu memang kecil je. Dan dia ada satu shilling. Shilling tu berlubang. Disebabkan shilling tu berlubang kan, dia berlubang dia kan, sebab kita orang ni tingkat yang paling tinggi, paling hujung lah kelas ni. So apa yang jadi kat perempuan tu, okay, dia tengah sapu ni kan, dia kemas, tolong sapu-sapu, tolong padam whiteboard masa tu. And then bila dia dah sapu-sapu sampai je dekat depan pintu store tu, dia ada nampak benda tergantung, terkeluar daripada ceiling tu. Dia nampak macam kaki guys, kaki yang tergantung dengan penuh luka, pucat. Budak tu macam tergamam lah. Yelah budak 9 tahun guys, nampak benda macam tu pada awal pagi macam tu guys. Dah lah pagi, tak ada orang lagi, dia seorang lagi. Kalau ada pun masa tu, mungkinlah makcik kantin yang tengah siapkan sarapan untuk budak-budak breakfast, ataupun Cik Gaga tu pun kelas tu kat ujung guys. Cikgu-cikgu pun masa tu aku rasa mungkin ada, tapi yelah jarak kelas aku tu dah lah tinggi. Lepas tu bilik guru tingkat 2 guys, ujung pula tu. Tuat mat, aku memang lari, aku rasa terkencing aku kat situ. Tapi itulah, budak ni dia macam tergamam. Dia macam tergamam. Dia terdiam sampailah ada kawan dia seorang ni datang. Dia macam, dia nak bergerak tau, dia tak boleh bergerak. Dia macam kaki dia ni tak dapat bergerak, mulut dia ni tak dapat nak mengucapkan ayat langsung. Yelah masa tu pun kecil lagi kan, apa je sangat budak-budak boleh hafal. Habis tu Al-Fatihah kan, tapi at least ada jugalah. Dia nak baca, orang kata nak baca Al-Fatihah tu pun tak mampu, macam tergamam. Sampailah kawan dia seorang ni datang dan tegur bahu dia macam tu. Okay, nama kawan dia ni bukan nama sebenar. Kita letak nama kawan dia ni Ain lah. Okay, Ain bukan nama sebenar ni. Tegur dia, dan dia tertoleh kepada Ain tu, dan dia tengok balik tempat tu dah tak ada. Scary gila guys. Lepas tu dia cerita kan, si Asmah ni bukan nama sebenar ni, dia cerita dekat Ain ni yang bukan nama sebenar ni. Dia cerita, tapi Ain ni tak percaya. Ain ni kira macam, dia ni macam budak-budak yang macam, gentle lah. Ya ke kau ni? Aduh, aku biasa tengok cerita hantu dengan bapak aku, tak ada pun. Tahayul je tu, tak ada, semua tu memang dalam cerita. And then dia pergi buka. Dia buka je pintu tu, dia tengok masa tu tak ada lah. Tapi Asmah ni geram lah guys kan. Dia dah cerita, dia dah bagi tahu, tapi kawan dia tak percaya dia. Dan tak ada orang pun percaya kat dia masa tu, masa dia bagi tahu dekat orang lain lah. Dan masa tu pun aku pun tak percaya bila dia dah heboh-heboh dekat dalam kelas tu. Yelah budak 9 tahun. And then aku pun teruskan macam biasa. Kita pun kelas macam biasa, belajar macam biasa. Belajar macam biasa. And dah habis dekat seminggu dah masa tu. Daripada lepas kejadian tu, dah dekat seminggu dah. Aku macam tak percaya lah kan. So itu mungkin kesilapan besar aku sebab tak percaya. Yang lebih membuatkan itu menjadikan kesilapan besar bagi aku ialah bila aku bercakap besar.
Aku cakap besar masa tu. Kita orang last class tau. Dia macam kelas tasmek lah sampai petang. Tapi ustaz tu tak datang. Ada benda meeting kot. Meeting ke apa tah yang menyebabkan kelas tu cancel. And then masa tu kita orang ada dalam 4 orang geng budak-budak lelaki lah masa tu. Aku pun dah tak ingat dah siapa yang ada masa tu. Tapi memang kita orang biasa zaman-zaman sekolah rendah dulu mesti ada ni. Mesti kau orang pernah buat jugalah. Korang gulung-gulung, korang tape sekali. Jadikan dia bola. Itulah kita orang main. So kiranya kelas kita orang ni papan putih tau. Depan ni papan putih. Ni macam meja-meja pelajar, meja guru. Belakang ni kita orang ada ruang tau. Ni pintu untuk keluar. So kita ada ruang. Ada beberapa ruang ni. Kat situ kita buat macam padang bola guys. Kita main bola, kita main kan. Lepas tu dekat ni kira macam depan ni, pintu depan ni, pintu store tu lah. Pintu store aku masa tu. Kita orang main lah kan. Sampai lah masa tu tak adalah lewat mana. Tak sampai senja pun. Sebab kelas tasmek ni habis dalam pukul berapa masa tu? 3.30 lah kot. Dah lah sekolah rendah. Tak ada lewat sangat. Sebab masa tu kita balik pada cerita semula. Masa tu kita orang dah main-main dah dekat setengah jam lah. Setengah jam ke sejam aku tak ingat. Masa tu budak-budak semua dah balik lah. Sebab kita orang ni, aku ni nakal sikit dulu guys. Kita orang main sampailah bola tu, kawan aku ni tersepak. Bola tu masuk dekat ruang kaca yang aku cakap tadi. Ruang kaca yang disepak tu tadi terus masuk ke dalam store tu. Bola tu masuk. Store ni dia banyak barang tau. Dia ada almari, ada meja dengan apa ni, kursi-kursi yang rosak, yang dah patah. Cikgu kita orang drop dekat dalam tu lah. Dan kiranya store tu memang jarang buka lah. Memang tak perlu pun buka. Sebab kita orang ada lagi satu laci dekat luar yang boleh kita orang letak bahan-bahan kerja ataupun bahan-bahan kelas lah pada masa tu. Kiranya store ni memang tak ada kegunaan langsung bagi kita orang. Tak letak barang-barang yang rosak tu pun. Itu je lah tujuannya pun. Tu pun tak ada orang buka sangat kan. Melainkan waktu tu ada cikgu buka sekali lah. Dah pukul 1 lah guys. Okay. Bila je kawan aku tersepak bola tu, kita orang geram lah. Aku lah yang cakap, kau pergilah ambil, kau dah buat tu kan. Masa tu aku cakap, kita orang ni macam slang-slang Terengganu. Contoh aku cakap mu pergilah ambil. Mu dah sepak, mu tak ambil pula. Nyusul korang. Gitu lah lebih kurang ayat aku masa tu. Lepas tu dia macam tak nak. Malas aku. Situ dah tempat Asmah tu, bukan nama sebenar tu. Asmah yang bukan nama sebenar tu kena kacau. Lepas tu aku pun cakap, alah, kau ni percaya sangat lah benda-benda tahyul-mahyul ni. Mugi je ambil. Semua ni nakut lah. Kau begitu lah. Lepas tu dia pun kau tak nak aku nak balik lah. Dia nak balik. Tinggal lagi 3 orang lah. Dia dah balik kan. Lepas tu kita orang main macam 2 team lah. Dia balik daripada tu. So tinggal lagi 3 orang. Kita anggap dia 3 orang je lah. Sebab aku pun tak ingat sangat. Sebab ni memang dah lama gila. Okay. Masa tu tinggal 3 orang je. Lepas tu kita orang cakap, kau nak main lagi tak? Aku pun cakap aku nak main lagi. Awal lagi. Sebab masa tu baru pukul 3. Belum masuk 3.30 hari. Okay, macam kita orang akan main sejam setengah baru kita orang akan balik. Sebab kita orang nak cukupkan masa tasmek tu lah. Baru kita orang balik. Lepas tu kita orang main lagi kan. Kita fikir, nak buat bola baru ke? Lepas tu aku pergi ambil je lah. Bazir kot kan. Aku ingat bazir lah. Kira sebab yelah kertas tu lagi. Zaman dulu benda macam tu pun dah agak je dah. Walaupun bola tu kertas dengan kertas yang dah dipakai. Tape tu, masalahnya saltip tu kita orang beli kat kedai buku dulu masa tu. Berapa persen? 5% kot segulung tu. Tapi tak ada besar yang kecil lah. Gulung-gulung. Masa tu nak siapkan bola tu besar dalam, kita orang habis dalam RM2 lah. RM2.50 masa tu nak beli ke saltip tu. 5 untuk siapkan bola. Struggle lah guys nak siapkan. Okay, diorang buat lah, kita orang macam kongsi duit lah. RM2.50 tu kira macam kongsi duit, kita orang buat. So macam sayang lah kan kalau bola tu nak biar je dekat dalam tu. Benda boleh je dia ambil. So bagi aku macam mengarut lah dia tu. Benda macam tu kau nak takut. Aku ni kan setakat benda-benda aku dah start cakap besar masa tu guys. Tu mungkin kesilapan yang aku buat lah. Masa tu aku cakap macam ni, aku ni nak setakat. Masa tu aku poyo lah. Aku cakap benda hantu-hantu ni ngarut je lah. Aku tak percaya mistik Aku nampak hantu tu, aku jat tu. Lebih kurang macam tu lah. Berani nak jalan tu kan. Sekali nampak hantu gerak, tak boleh bergerak guys. Kau
Sebab aku ni terlalu riak dan bongkak pada masa tu. So aku ni kira macam kawan aku yang lagi 3 orang dia macam masuk aku jadi 4. Maksudnya seorang tu dah balik tadi kan. Okay, sekarang 3 orang. 2 orang lagi kawan aku tu cakap kat aku, tak payah ambil lah, kita buat baru lah. Tapi aku ni macam, ya sayang, dah buat tu baru main kejap tiba-tiba dah jadi macam tu. So aku geram lah, aku kata tak apa, aku ambil. Tapi kawan aku 2 orang ni dah khabar dah. Tak payah, aku rasa seram sejuk lah. Lepas tu aku stay cakap macam, korang pun sama, penakut lebih. Tak apa, aku ambil. Ni bawa anak jantan. Gitu lah masa tu. Aku cakap poyo lah aku ni dulu. Dari kecil-kecil dah poyo. Besar-besar tak tahu lah jadi apa. Okay, kita sambung So aku pergi hampir tu. Benda-benda tu dah dia rasa macam berdebar agak lah, nak buka tau sebab masa tu macam boleh cakap kelas kita orang je ada masa tu. Tu pun 3 orang je. Aku, budak yang buat masuk bola ni dah balik dah tadi. So jadi tinggal 3 orang. Jadinya aku, kawan aku dengan kawan-kawan aku lagi 2 orang ni. Dia orang pun dah macam tak bagi lah aku pergi ambil. Kita tinggal 3 orang ni, nanti jadi apa-apa macam mana? Lepas tu aku buat, tak apa, tak ada benda lah. Percaya ingat, lagi pun ni pagi lah, takut apa. Aku macam tu lah. Lepas tu aku pun dengan belagak pergi buka. Mula-mula ada macam tombol pintu tu keras sikit tau. Sebab pintu tu jarang lah orang buka. Aku macam tu geram sebab dia ketat nak tolak tu pintu tu. Aku rasa asal pintu ni tak buka, kunci ke? Tapi kalau nak kata kunci, dia boleh pulas sampai habis. Cuma nak tolak tu ketat sebab tombol pintu tu dah berkarat, memang lama gila. So seal pintu tu dengan dia punya papan pintu tu macam rapat tau. So dia macam akan bergesek sikit untuk buka. So kita masa tu 9 tahun, budak kecil, nak tolak pintu benda kuat-kuat pun tak ada lah kuat mana kan guys. Kemampuan kita tak ada lah macam sekarang ni. So masa tu aku macam struggle gak nak buka tu. Tapi dalam hati aku nak bola tu. Aku memang nak ambil bola tu. So pergi lah, struggle lah buat sampai buka. Lepas tu kawan aku pegang bahu aku masa tu. Tak payah, balik lah, jom. Pukul berapa ni? Lepas tu kawan, ni ambil je. Aku rasa bola tu kat depan ni je. Mesti dekat depan-depan meja yang apa ni, berabur yang rosak tu lah. Lepas tu aku aku pergi ambil. Kau ni gila lah. Macam tu lah member aku tu khabar. Biasa tu menganong lah dia siap. Kau ni gila lah. Tak payah lah buat kerja bodoh. Lebih kurang gitu lah dia cakap. So aku buka pintu tu buka je kan. Tak ada apa lagi. Tapi selangkah je kaki aku masuk, Ghostbump ambil. Bulu roma aku meremang gila. Tekuk aku ni semua. Dulu pakai baju sekolah. Sekolah aku ni baju, yelah baju budak sekolah rendah. So sekolah aku ni tak perlu pakai tie tau. Tiba-tiba aku berpeluh. Tadi main bola tapi masa tu aku tak berpeluh lagi. Mungkin struggle nak buka pintu tu. Aku snoozer masa tu. Aku struggle nak buka pintu ni. Mungkin masa tu panas. Dan aku masuk tu badan aku baru nak tu balik di cover. So aku tiba-tiba berpeluh. So aku masuk. Aku dah meremang rasa sejuk tapi berpeluh. So aku pergilah ambil bola tu. Bola tu dia ada kursi tau. Batang kursi patah meja. Meja tu yang laci tu dia jatuh, dah tak ada, kaki meja tu dah tak ada. Bola tu jatuh dekat area tu, dekat tengah-tengah. So aku masuk, aku pergi ambil. Aku ambil je bola tu guys. Aku alih kayu kursi tu. Aku ambil. Dan sebab tak tahu lah apa aku fikir masa tu, macam terdetik hati ni nak tengok ke siling yang berlubang tadi tu. Tapi aku tak tengok lagi. Aku tunjuk bola tu kat kawan aku. Ni bola. Tengok aku masuk, tak ada apa pun. Aduh, orang ni memang gitu lah. Memang nakut padahal gitu lah. Aku cakap gitu lah. Macam selain-selain Terengganu sikit lah. Lepas tu tengok kat siling tu. Lepas tu macam aku dah bangun. Dari tadi aku duduk kan. Aku dah bangun. Aku macam nak hintai. Aku tengok je sikit ke dalam
Lepas tu kawan aku panggil, marilah Syah. Macam tu lah. Orang panggil aku Syah. Bayar balik order. Kau apa ni? Macam tu lah dia cakap. Lepas tu kau, aku tengok dia. Kau jap kamu ni. Jap. Nakut kamu ni. Aku cakap besar gitu guys. Aku pusing je. Aku tengok siling tu. Ada benda bergayut. Mata dia tepat tengok aku. Masa tu aku tergamam, terdiam. Aku nampak bekas-bekas luka tau. Dia macam benda yang dah kena seksa tau. Dia macam, kan nak kata seksa. Dia macam, aku macam tak nak ingat tau benda ni. Sebab aku tak pernah cerita pun kat mak aku ke dekat kawan-kawan aku tak pernah cerita. Yang ada kat masa tu je yang aku cerita balik dan dia orang percaya. Aku dah tengok aku balik. Dia gantung tengok aku macam tu. So aku pada masa tu dah aku nampak dia tengok aku macam tu guys. Macam ni dia tengok aku. Apa lagi aku nak buat guys? Memang aku nak lari tapi kaki aku dia macam stuck tau. Dia nak lari tapi tak boleh. Mulut aku ni nak bercakap rasa macam aku macam terkunci mulut aku. Masa tu dalam kepala aku fikir, macam mana? Apa nak jadi aku ini? Tapi lepas daripada tu kawan aku tarik bahu. Masa tu aku baru boleh macam release balik tubuh badan aku ni boleh bergerak balik. Macam mulut aku boleh cakap balik. Dia cakap, marilah balik. Kau apa ni? Mu dapat bola kakang? Dia kata begitu lah lebih kurang. Aku pun tak ingat ni. Tapi macam tu lah digambarkan situasi masa tu. Tengok tempat tu balik, hilang guys. Masa tu memang tak cakap banyak lah. Aku keluar daripada tu, aku tutup pintu tu. Lepas tu ambil beg dengan kawan-kawan aku gerak balik nak pergi ambil basikal. Aku cerita kat dia. Lepas tu lepas aku cerita aku nampak tu semua. Yang kawan aku seorang lagi ni tegur aku, tu kamu cakap besar tak? So betul lah. Orang cakap jangan cakap besar. Walaupun kat mana korang berada, korang jangan cakap besar. Apa yang aku boleh pesan kat korang sekarang ni, based off pengalaman aku, jangan cakap besar. Kat mana je korang ada, kat mana je korang berada, korang jangan cakap besar. Sebab benda ni sebenarnya ada je kat sekeliling kita. Cuma kita ni Allah bagikan hijab kita tertutup agar tak nampak benda-benda macam ni. Ya, siapa je nak nampak? Kalau aku pun aku tak nak kan. Benda tu pun dah jadi kat aku. First time masa tu aku dapat tengok depan mata aku sendiri. Memang scary guys. Memang gila lah. Memang. Tapi Alhamdulillah tak ada jadi apa-apa kat aku. Aku boleh pergi sekolah macam biasa esok hari tu. Aku memang cerita ni aku tak pernah cerita kat mak aku pun. Yang pernah aku bagi tahu kat dua orang tu je lah. Dia orang tu je lah yang ada kat situ dan yang aku bagi tahu. And then aku dah balik tu aku tak cakap kat siapa-siapa dah. Sebab aku tak jadi apa-apa. Aku just terkejut je pada itu. Mungkin masa tu Allah nak tunjuk sebab aku cakap besar sangat. So apa yang aku boleh cakap kat sini, korang pergi mana-mana jangan cakap besar. Lagi-lagi kat tempat yang baru guys. Sebab benda ni memang ada. Dia memang ada kat sekeliling kita. Cuma dia tak kacau kita, kita jangan kacau dia. Tu je. Tu lah benda yang aku boleh pesan. So tu je lah video aku untuk kali ni. So korang kalau ada idea untuk aku buat konten untuk next video, ataupun kalau korang suka video-video yang macam ni, korang nak lagi aku buat part tu. Sebab aku ada lagi satu cerita. Masa tu aku darjah 5 dekat sekolah tu juga. So kalau korang nak dengar cerita tu, so kalau korang pun macam nak bercerita pasal kisah korang boleh je DM IG aku yang kat atas ni, Syed Iskandar ni. So korang boleh cerita panjang pengalaman korang dan aku akan cerita balik dekat dalam video ni nanti, InsyaAllah boleh. Ataupun kalau korang nak konten-konten yang lain, korang juga boleh drop komen kat bawah. Jangan lupa subscribe YouTube aku, Syed Iskandar Production. Subscribe dan tekan button bell kat bawah tu supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Sorry kalau macam nampak aku tergagap sikit ni, sebab sekarang ni kalau korang boleh tengok, phone aku tau. Clear. Clear. Nampak? Korang boleh nampak tadi. Sekarang ni dah pukul 1.49 dan aku memang tengah sejuk gila sekarang ni.
Aku shoot seorang-seorang. Yelah, kameraman aku ni rumah dia dekat lain. Dia drop kamera pagi tadi dan aku ambil dan aku shoot hari ni. So aku akan tutup video kali ni. Jangan lupa subscribe dan on notification supaya korang tak lepas video aku yang akan datang. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.